Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, pengerusi masjid, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri lagi kita kesempatan untuk kita hadir ke rumah Allah Ta'ala dan kita melakukan ibadat bekalan untuk sama-sama kita, insyaAllah kita akan kembali ke alam seterusnya. Kita mengisi masa di antara maghrib dan isyak sedikit ni. Kita menyambung lagi pengajian kita ini, iaitu pada bab istinja. Istinja, betul? Muka surat 14. Apa itu istinja? Istinja itu bahasa Arab. Jadi berkata dalam kitab kita, istinja itu bahasa Arab. Asal maknanya melepaskan diri daripada benda yang mengganggu. Melepaskan diri daripada benda yang mengganggu atau daripada geli atau yang merungsingkan. Daripada geli ataupun yang merungsingkan. Geli, tak tahu bahasa kita guna geli tak? Luat ni kalau benda yang masuk dalam tekuk, luat. Geli lah ataupun benda yang tak selesa. Ya, melepaskan diri daripada benda yang mengganggu ataupun daripada geli ataupun yang merungsingkan. Maksud di sini ialah bercebok. Bercebok ni bahasa Johor. Sebab tokoh kita ni orang Johor. Kita di sini istilah bukan cebok. Benda tu namanya cebok. Benda tu nama cebok, bukan perbuatan tu bercebok, bukan. Jadi sana dia panggil bercebok tu sendiri, istinja tu sendiri. Bercebok. Jadi Johor ni dia punya pengajian dia punya silibus dia tinggi sikit. Kalau berbandingkan dengan kita negeri Pahang, selain daripada Kedah, Terengganu, Kelantan kan, Johor. Johor. Maknanya silibus pengajian dia tinggi. Macam kita ni, macam SMA benda kira longgar sikit kan. Sana ketat. Maksudnya asas tu kuat. Selepas daripada belajar di sekolah tu asas kuat. Kitab ni antara silibus pengajian negeri Johor dulu. Sekolah menengah dulu. Kitab yang kita baca tu Risalah Tauhid tu silibus bab Tauhid. Okay. Ini silibus bab fiqh. Silibus sekolah kan. Kita dulu mengaji di pondok baru dapat kitab Jawi kan. Dia sekolah untuk belajar apa ni? Sama ada sekolah Arab pun ada juga kan. Cuma sana dia macam tekan sikit. Tak kira sekolah apa pun, dari sudut pengajian agama dia berat sikit. Jadi istinja, bahasa Arab istinja itu makna melepaskan diri daripada benda yang mengganggu atau geli atau merungsingkan. Maksud di sini ialah bercebok. Hukumnya wajib. Hukum beristinja itu wajib. Pasal apa? Pasal untuk menghalang kita menghindar ataupun membuang perkara yang menghalang daripada
halangan beribadah. Halangan beribadah. Kan? Sebab itulah dia panggil fi istibahatil ibadah, pada mengharuskan ibadah. Ya. Sembahyang tu wajib. Kan? Sembahyang wajib, ibadat wajib. Jadi untuk bersuci daripadanya itu jadi wajib hukumnya. Jadi wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Wajib ini wajib syarak dengan sebab kencing ataupun berak ataupun keluar benda yang najis, keadaannya basah seperti darah dan sebagainya. Maknanya hukumnya wajib dengan sebab kencing ataupun berak. Kencing atau berak ni dua jalan lah. Keluar daripada dua jalan. Dia panggil khuruju syai'in minas sabilaini. Keluar daripada dua jalan, kubur dan dubur. Bukan bukan jin ya. Dubur bukan jubur. Orang Melayu dia jubur. Dubur. Dubur ni. Sebab tu dia punya orang panggil kemuk tu kan, kemuk kan. Kemuk tu dia panggil alam batin duburin. Maknanya kemuk, dia panggil kemuk. Jadi kemuk tu dalam mandi wajib kena tekan kan. Kalau orang tak belajar, tak ada lah. Dia kira lock gitu. Dia tak boleh tekan ke dalam. Dia kena tekan keluar macam sembelih. Mandi wajib kena bahagian tu kan. Kalau tidak tak sah mandi wajib. Sebab dia panggil benda yang keluar. Kan? Jadi hukum wajib sebab kecil atau berak atau keluar benda yang najis keadaannya basah seperti darah dan sebagainya. Alat buat bercebok itu ialah air. Jadi mudahlah air, kebiasaan kita pakai air. Jangan-jangan lagi lah tak ada air. Habis kuat kalau tak ada apa ni, tak ada air pun bekerja ke sungai lah. Pasal apa duduk tepi sungai Pahang. Ya, jamban pun ada lagi kan. Kan? Jadi kemudahan tempat ini air mudah. Kecuali tempat yang payah ataupun umpama musafir ataupun umpama qada hajat di tengah padang, tak ada nak cari air. Tengah main bola. Mana ada tandai payah. Terus semua tu lah tandai. Kita ramai dulu main bola kan. Air podan. Mana jumpa semua situ lah tandai. Kan? Tapi kalau kita sungai tu, sungai lah. Sungai Jamban tu. Tandai ni Jamban. Kalau berak apa ni penuh ikan lampang ke. Orang belah ini tak ada benda lah. Belah ini ngai. Kita berak dulu. Tamu dia balik, siang ikan lampang tengok seketul besar dalam tu. Kan? Dulu. Kalau ngai belah ini memang ni lah, makan semua lah. Okey. Jadi alat yang pertama disebut air atau batu atau benda yang seumpamanya daripada benda yang beku, suci, kasar. Jadi alat untuk istinja ni yang pertama sekali ataupun disebut bercebok dalam kitab kita ni, tu kita sebut bercebok, itu ialah air atau batu. Air atau batu. Kalau tak ada air, batu. Atau benda yang seumpamanya daripada benda yang beku, atau benda yang seumpamanya. Apa sifat batu? Sifat batu tu dikesan. Ataupun daun tu kesan. Ataupun kayu kering, kayu tu kesan. Yang beku. Lepas tu yang suci pula, tak boleh ada najis. Tak boleh ada najis. Air kering, umpama toilet. Kan? Air kering pasal apa dia najis. Walaupun dia kesat, dia beku, tapi dia najis. Kemudian kesat, kasar, kesat. Dan bukan daripada benda yang dihormati. Syarat tadi mestilah benda beku. Maka tidak diluluskan benda yang cair seperti air mawar, tak boleh. Benda yang cair, air mawar. Air mawar ni kalau kita bincang bahagian air tu dipanggil apa air mawar? Air muqayyad, dia panggil air muqayyad. Dalam kitab kita ni tak sebut itu air muqayyad. Air yang berkait dengan mawar. Kan? Kalau air, maksudnya air mawar tu air yang suci pada dirinya, tidak menyucikan benda yang lain. Dia macam air milu. Air milu, air teh, air kopi itu dia panggil air muqayyad. Dia suci pada dirinya, tidak menyucikan benda yang lain. Jadi sama air mawar. Jadi air mawar ni tak termasuk air mutlak, tak termasuk dalam air mutlak.
Dan cuka, cuka lagi pula melepuk. Pakai cuka. Cuka benda ni. Apa yang dimaksudkan? Cuka getah tu. Rakyat cuka tu cuka benda ni. Cuka makan kan? Itu kan. Mana tak boleh sebab dia campur. Jadi syarat dia tadi, benda tu mestilah tengok syarat pertama. Sama ada air ataupun batu, ataupun benda yang seumpamanya, yang beku, boleh lah kias kan. Apa namanya, kayu, daun kering, tisu boleh. Kalau dalam di rumah orang Cina tu tisu, dia elok juga kita ada tisu. Mana tisu yang pertama kita gunakan, dia yang afdal guna dulu. Elok. Yang pertama kita guna tisu, lepas tu kita basuh dengan air. Kalau ada dua-dua. Yang orang-orang lain tu dia guna tisu je, dia tak guna air, dia selet dia dekat tadi. Kan? Sedangkan air ada. Jadi kalau kita boleh guna dulu tak apa. Pasal apa? Pasal kalau kita guna tisu umpamanya, dia boleh menghilangkan airnya dulu. Hilang dulu. Kemudian air, bila kita sapu dengan air, dia tak lembok sangat. Umpamanya. Sebaik-baiknya. Tapi kalau kita guna air je tak masalah kan. Tidaklah diluluskan benda yang cair seperti batu yang kena najis. Batu yang kena najis. Benda yang cair, tidak diluluskan benda yang najis seperti batu yang kena najis. Tadi cair memang tak boleh dah. Yang kena najis ataupun yang ada kait dengan benda lain, umpamanya air mawar. Benda yang najis seperti batu atau batu yang kena najis, atau tahi unta yang kering. Tahi unta yang kering tak boleh. Tahi unta ke tahi kerbau ke. Tidak diluluskan benda yang tak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur. Tak boleh. Tanah yang hancur tak boleh buat istinja. Atau benda yang licin, umpama buluh. Tak boleh. Buluh licin, dia punya, walaupun dia keras, tapi dia licin. Dia licin. Walaupun lembut, tapi mudarat tak boleh. Daun palas tak boleh. Daun palas. Daun palas habis awak kan. Daun palas maknanya mudarat pada kita pula. Lelah pula jadi dia kan. Bolok atau kertas plastik tak boleh. Kertas plastik pun tak boleh. Plastik jaber dia tak boleh. Kan kita guna untuk buat istinja tak boleh. Pasal apa? Dia licin. Dan tidak luluskan benda yang dihormati seperti makanan manusia. Seperti makanan manusia. Jadi berat persoalan istinja ni berat untuk kita sucikan lebihan ataupun najis yang keluar daripada dua jalan tadi, kubur dan lubuk. Simple je benda ni, nampak remeh-temeh, tetapi disebabkan itu Nabi pernah menyebut, ada di kalangan Nabi pernah lalu di antara dua kubur kan. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi melalui dua buah kubur dan bersabda, iaitu innahuma yu'adzabani amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, wa ammal akhir wa ammal akharu la yastanzihu min baulih, bahawasanya kedua-dua itu diazab. Nabi lalu pada kubur dua-dua. Tidak menghabiskan, tak istibrak, kemudian ada lebihan air kencing, kemudian kita tak istinja, tak basuh. Kita nampak macam remeh. Sedangkan ada orang diazab dalam kubur kerana tidak menghabiskan kencingnya. Dia tak istibrak, dia sangka habis kencingnya, tapi dalam semayang keluar balik. Kadang-kadang dia rasa keluar dan sebagainya kan, keluar balik. Kecuali kalau kita tidak ikhtiar dah sebaik mungkin menghabiskan, keluar juga. Cuma kita tak cek lah, kita tak adalah cek kan. Nabi kata lalu di kedua-dua buah kubur, bahawasanya kedua-dua itu diazab. Kubur itu dia beritahu kepada para sahabat,
Adapun salah satunya ialah disebabkan berjalan dengan mengumpat-ngumpat, manakala yang satu lagi disebabkan tiada membersihkan kencingnya. Ini hadis Nabi SAW. Ini berkaitan dengan wajib istinja. Kemudian disebut sabda Nabi SAW, apabila beristinja salah seorang daripada kamu dengan batu, maka hendaklah dengan bilangan gaji. Ini tadi dia akan sebut cara macam mana kita nak istinja. Jadi benda yang dihormati tak boleh. Benda yang dihormati tak boleh. Umpamanya makanan manusia tak boleh. Makanan orang. Umpama roti kering tak boleh. Roti kering tu roti yang kita beli di kedai, roti bakar. Pak kuning campur dengan gula tu. Kita buat istinja. Pasal apa? Benda tu benda yang dihormati. Benda yang dihormati. Yang tiada menjadi haram. Kalau jadi haram boleh. Dah jadi haram. Maksud bila jadi haram tak dihormati dah. Roti yang dah jadi haram. Roti bakar tapi jadi haram. Yang dah hangus. Ia tak. Bukan hangus lagi, gentung. Bukan hangus lagi orang makan lagi. Ataupun hitam-hitam tu orang makan lagi. Kan? Ini yang dah yang hitam tu gentung. Jadi haram. Boleh tak? Sebab apa? Bukan makanan lagi. Orang tak makan dah haram. Roti kering tidak menjadi haram. Dan seperti makanan jin, umpama tulang sekalipun sudah hangus, tiada diluluskan juga buat bercebok dengan dia kerana masih jadi makanan jin. Ini kalau macam dah baca dulu, belum baca? Belum lagi? Belum lagi? Rasa macam dah baca, tak tempat lain tak lah. Belum, tanda tu saya tak tanda, tak tulis tarikh. Umpama tulang makanan jin. Tak boleh. Pasal apa makanan jin? Tulang. Sebab tu tulang dalam rumah kita tu kita kena letak asin tu, tak boleh ikut dia. Tulang dalam rumah tu bekas-bekas kita makan malam tu, kita letak asin suku tu. Tak boleh berterabur dalam pinggan gitu, tak boleh. Mana kita menghormati makanan orang. Letak setempat je lah. Seumpama biasa orang letak dekat siki tu, letak apa ni, ada bekas suku kan untuk tulang. Bekas suku untuk lebihan makanan. Tulang kena asin. Kemudian kalau nak buang, jangan buang ikut dan. Buang tempat khusus tulang. Tulang. Tak nampak jin mesti makan memang. Jin ni dia makan zat saja. Zat. Jin dia makan benda tu, dia makan, dia sedut zat. Dia macam gajah makan derian yang dulu kan. Gajah makan derian. Gajah ni dia makan derian, dia makan sebiji tu. Dia masuk sebiji, orang dulu cerita lah. Kalau benda orang dulu tak boleh begitu lah kan. Dia makan betul sebiji derian. Lepas tu dia berok sebiji derian. Tak tahu lah mana gaya. Dah lah duri je. Kemudian lepas gajah tu berok. Jadi kita makan derian ni tak rasa dah. Tahu orang dah. Tak rasa benda, tak ada mana. Tak ada mana. Tadi makan zat, dia sejak Allah bergaya. Itu Allah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jin sama juga gitu. Jangan kita ikut dan tulang, kena jaga. Kalau nak jaga lagi adabnya, pinggan mangkuk jangan tinggal. Ini muslimat. Mana pinggan mangkuk jangan tinggal dalam siki. Kalau boleh selesai siap-siap malam tu. Tu malam-malam dalam rapat. Jangan berterabur tu terdedah begitu. Ataupun umpama cawan-cawan, pinggan-pinggan terdedah. Kita tak belajar secara detail bab jin semua ni, tapi mungkin antara faktor gangguan-gangguan dalam rumah tu. Tak jaga adab-adab tu, pinggan mangkuk. Lepas tu mahal rezeki. Makna rezeki mahal. Kalau kita tak basuh, tak selesaikan basuhan, antara punca rezeki. Disebut dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Antaranya pinggan mangkuk yang tak basuh. Kemudian benda tu sawang tak buang. Ada bahasa malas. Sawang. Mana saya nakal pada kitab tu lah, Ta'lim Muta'lim fi Tariqit Ta'lim, ada di bawah. Antara yang menyebabkan mahal rezeki, sawang tidak buang. Mana kita pakai tebu tu ambil dari mana, Allah lah kena tanya dia. Mana kitab dia kan. Dia ulama, kita bukan ulama. Kita pakai cakap dia. Mana antara, yelah
Orang pun, orang datang rumah pun tak elok je mana. Nampak sawah malam tu kan, malam tu kan tak buat lalu sawah rumah kan. Jadi antara pinggan makuk kena selesai siap sebelum tidur, dan jangan ada yang tak bertutup, maksudnya semua bertutup. Kalau makanan itu selesai je. Antara itulah adab dia yang digaringkan oleh para ulama. Mana tadi? Ya, roti yang mana tulang. Sekalipun tulang, makanan jin tak boleh. Ya. Jangan ikut dan tak mengerti, cari dulu. Cari kayu, cari daun kering umpama. Sudah hangus. Sekalipun sudah hangus, dia ada diluluskan juga. Buat bercebok dengan dia kerana masih jadi makanan jin. Maknanya tulang yang dah hangus sekalipun dia menjadi makanan jin. Betul kan? Lepas tu jangan kita bersepah merata-rata, letak dalam asing kan. Okey, memadai bercebok itu dengan air sahaja. Boleh. Mana bercebok tu bukanlah kata dengan batu. Mana istinja tu maksudnya umum. Ini yang disebut tadi, melepaskan diri itu daripada halangan tadi kan. Jadi umum, tak kisahlah dengan air, dengan batu. Jangan kita salah anggap pula. Istinja dengan batu. Istinja tu umum. Sama ada air sahaja atau dengan 3 butir batu. Ataupun dengan 3 butir batu. Sahaja, 3 butir batu sahaja. Mana istinja ataupun 3 butir batu, atau dengan 3 penjuru sahaja, sekira-kira bersih dengan dia, hilang air najisnya. Maknanya 3 penjuru, 3 biji batu ataupun 3 penjuru. Batu besar 3 bahagian. 3 bahagian. Boleh tak? Jangan kabur pula kan. Jadi tak boleh ni, batu ni dah mutanajis pula. Maknanya bahagian. Maknanya batu besar ambil 3 bahagian ataupun 3 biji batu kecil. Sekira-kira hilang air. Hilang air sahaja. Sebab dia panggil kalau kira dari sudut akal, memang tak bersih istinja ni. Kan? Tapi kita ambil dari sudut rukhsah saja. Rukhsah. Agama ni ada rukhsah. Banyak orang perkara hukum agama ni rukhsah, keringanan. Kalau pada akal memang kita kata tak habis ni, bau ada lagi. Kan? Bau memang kalau pakai batu ni memang bau lagi lah. Tapi pada hukum syarak boleh. Kan? Sebab hukum ni bukan dengan akal semata. Contoh menyapu muza, menyapu khuf, kan? Tempat yang sejuk. Askar ke, kan, tempat sejuk. Jadi dia tak buka dah dia punya kasut tu. Lepas dia ada wudu tu, kali pertama lepas tu batal wudu dia, kemudian dia ambil wudu pada anggota lain macam biasa. Tapi pada kasut dia tu dia basuh di atas kasut. Ataupun orang pakai stocking kulit tu kan. Maknanya tu rukhsah saja. Mana hukum agama kan. Jadi kira-kira hilang air. Sekiranya tidak bersih dengan 3 butir. 3 butir batu atau 3 penjurunya, hendaklah ditambah lagi beberapa butir hingga bersih. Tambah lagi beberapa butir. Lepas itu jadikan bilangan ganjil. Umpama telah bersih dengan 4, tambah 1 lagi jadi 5. Kiranya ada tinggal bekasnya, tidaklah mengapa. Tak apalah. Contohnya kita basuh 3 kali. 3 kali basuh dengan 3 biji batu kan. Kita cuci 3 biji batu. Tak bersih lagi, kita tambah jadi 4. Rasa tak, maknanya tak sempurnakan dengan cukupkan 5. Cukupkan ganjil. Sempurnakan dengan cukup ganjil jadi 5. Dapat mana cukup lah tu kan. 4 tambah 1 lagi jadi 5. Kiranya ada tinggal bekas lagi, tidaklah mengapa dimaafkan pada syarat. Itu rukhsah dipanggil. Kerana sabda Nabi SAW, idza istajmara ahadukum falyastajmir witra. Apabila beristinja salah seorang daripada kamu dengan batu, maka hendaklah dengan bilangan yang ganjil. Ini muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih, sepakat.
Lagi disebut oleh Rasulullah SAW bersabda, an-nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjari. Bahawasanya kami beristinja dengan kurang daripada 3 biji batu. Maksudnya 3 tepi batu. Makna al-hajar, batu itu ialah 3 tiap-tiap benda keras suci lah tadi lah. Maknanya atau sama ada 3 biji batu ataupun 3 sisi daripada batu yang besar. Kita istinja guna tu. Okey. Boleh faham bahasa mudah kita ni, bahasa ni mudah. Kira jawi model sikit kan. Jadi cukup kan kalau 4 bersih, mana cukupkan 5 ya. Yang elok, yang afdalnya bercebok itu mula-mula dikesat dengan kertas tisu. Yang afdal. Sebab tu kalau rumah kita ada kertas tisu, beli tisu yang bulat yang besar-besar tu, murah tu. Jadi kesat dulu dengan tisu. Kesat dulu dengan tisu. Kemudian diikuti dengan air. Jika hendak pakai satu sahaja, maka dengan yang eloknya, yang lebih eloknya dengan air lah. Kerana ia menghilangkan air najis serta bekas-bekasnya sekali. Maknanya air dia menghilangkan air najis dan bekas-bekasnya sekali, tak ada kesan. Sehingga kita basuh tu sehingga hilang bau, rasa dan warna. Kan? Okey, itu. Jadi disebut tentang tadi batu tu baru hendaklah beristinja sebelum lagi kering benda yang keluar itu. Maka jika telah kering hendaklah dengan air sahaja, kerana batu tidak boleh memberi bekas lagi. Bahawa hendaklah jangan berpindah najis itu daripada tempat yang mengenainya di masa keluarnya. Kerana beristinja dengan batu itu menyalahi kias. Ni batu itu tiada boleh menghilangkan bekas najis. Ini yang disebut. Dan perkara itu adalah semata-mata rukhsah, kemudahan daripada syarak, maka dihadkan pada tempat sahaja. Dia rukhsah saja. Sebab tu ulama kata ada syarat dia. Syarat guna batu, apa syarat? Najis itu pakai mana? Gitu. Bercebok ataupun beristinja dengan batu atau seumpamanya itu mengandungi beberapa syarat. Dia ada syarat dia. Yang pertama, najis yang keluar itu masih basah, belum kering. Syaratnya najis yang keluar itu masih basah dan belum kering. Jangan biar dulu, lepas berak jalan dulu, ngetai dulu kan. Cari kau tercanai dulu. Baru nak pakai batu pula. Bila selesai siap-siap dulu. Memang kering lah kawan tu. Akan jalan batu, kering lah dia. Ada poin kecil, kering. Jadi syaratnya, yang pertama belum kering. Sama ada kubur ataupun tubuh. Yang kedua, tiada berpindah atau meleleh daripada kawasannya, iaitu papan punggung yang bertangkuk ketika berdiri, atau daripada kawasan kepala zakarnya. Berpindah daripada papan tangkuk. Kalau kita berdiri, ni papan tangkuk kita ni, punggung kita kan. Kalau kita berdiri, dia papan tangkuk tu gitu. Orang nak contoh kan. Ni kan, ni celah ni kan kemuk ni kan. Jadi masa kita berdiri dia tangkuk gitu. Jadi syaratnya najis itu jangan keluar daripada ni. Jangan meleleh daripada 2 papan punggung. Papan punggung ni kan, kalau kita papan punggung ni, kalau kita tidur dalam tetap punggung tak patut wudu. Atau papan punggung kalau kita berdiri ataupun kita duduk, mana papan punggung ni dia bertangkup kan. Kalau kita rasa nak buang air besar pun, kalau kita duduk, maknanya boleh tahan lagi. Dia tak keluar lalu kan. Jadi bila kita, pasal apa bertangkup papan punggung tu, maknanya jangan sampai keluar daripada had papan tu punggung. Kalau keluar lebih meleleh, kita tak jadilah. Tak boleh dengan istinja. Maknanya tak boleh dengan batu. Tak boleh dengan batu, kena pakai air. Nampak situ ya? Okey, syarat pertama. Berpindah meleleh daripada kawasan iaitu papan punggung yang bertangkuk ketika berdiri. Mana meleleh keluar. Kalau duduk dalam tak masalah lagi. Tuan tu bagi contoh. Pada zaman ni topi keledar. Tahu topi keledar? Tak payah cakap dulu ya, dia malu. Topi keledar maksudnya topi keledar. Kalau masih dalam kawasan topi keledar tu dan najis tu, maknanya air kencing tu masih lagi basah, maka boleh kita gunakan batu.
atau benda kesat selain daripada air. Air, mudahlah air, selesai lah kan. Tapi masalah batu, isu ni, ulama menghadkan paras tu. Ada panggil hasyapah kan. Hasyapah maknanya topi keledar. Faham lah ya? Lebih kan lain. Lama dia belajar kan. Ini ilmu ulama kaji sampai dah aluhnya. Mana kajian ulama hukum hakam fiqh. Kalau tak tahu tak ada lah. Kemudian terakhir syaratnya tiada kena najis yang lain pada tempat najis yang ada itu. Demikian juga cecair yang lain sekalipun suci tak apa. Maknanya tempat yang kena tu bercampur dengan benda lain. Cecair yang lain tak boleh dah. Ini mesti air kencing tu saja ataupun najis tu saja. Kan? Jika tiada syarat-syarat ini, tertentulah bercebok itu dengan air. Tidaklah boleh dengan batu atau seumpama lagi. Maknanya kena dengan air, tak boleh dah dengan batu. Maknanya disebut di sini, maknanya bahawa hendaklah jangan, maknanya najis tu tadi kita gunakan batu tadi pada masalah tu memang tak hilang lah. Cuma ulama pula dia menghadkan, dia buat sekat. Sekatnya apa? Kalau rubur tadi jangan lebih pada papan punggung. Kalau kubur tadi jangan lebih pada topi keledar. Topi keledar lebih. Kan? Sebab tu kencing kena ada adab kencing. Lepas ni dia akan ajar adab qada hajat. Boleh sikit awal lagi kita dia. Kita sambung kat qada hajat tu. Jadi qada hajat tu kita sampai bab wudu kan. Kalau tak ada ni wudu. Okey. Habis di situ bab istinja. Ada soalan tak? Bab istinja. Mudah je. Dah. Tapi kalau nak sempurna basuh lah. Rasa lewat lagi, rasa macam bau lagi basuh lah. Kan? Di isu tadi tak ada air. Bila boleh basuh lah, sunat lah. Sebab kita masih lagi dalam keadaan ada bau lagi kan. Kita basuh. Sebaik basuh. Ada ke? Tak ada. Pahala yang mudah. Cuma jangan-jangan sekali tak ada banyak. Pergi musafir air banyak. Kan? Air banyak. Kadang-kadang kita ni lebih sangat. Air sampai membazir. Termasuk dalam mengambil wuduk pun air sampai membazir. Banyak saya guna air. Kita kawan masjid tak apalah. Masjid bayar air. Bukan kita bayar air. Dan ambil semayang. Kan? Buka saya habis. Berapa banyak air. Maknanya kos masjid tanggung air. Ialah masjid ni wakaf, masjid ni hak orang ramai mana boleh kita kira-kira sana kan. Tapi ada adab dia. Kita tengok ambil wudu ni, isu ambil wudu lah. Wudu ni Nabi ajar. Nabi ambil wudu pakai centol. Nabi ambil wudu. Tak suruh kita buka paip seluas-luasnya. Kemudian kita basuh muka. Kan? Sementara nak ratakan air pada muka tu, air dah bercurat keluar. Air. Kalau kira dah penuh kolah kadang-kadang. Seorang ambil wuduk tu kita penuh kolah. Jadi kaedahnya macam mana? Kaedahnya mudah je. Kaedahnya macam mana? Banyak isu ni orang di hospital pun tak ambil benda ni. Sampai tak semayang. Sebab apa? Tak mengaji kan? Dia kira kena duduk di kepala paip baru boleh ambil wuduk dah. Cara ambil, kalau kita musafir tak ambil ni separuh ni. Boleh cukup. Ataupun kita di masjid macam mana? Ataupun di kolam. Kolam. Macam mana? Kalau kolam tu tahan sikit. Kalau kita di masjid macam mana? Kita ambil cebok. Imam Ghazali kan. Ambil cebok letak cebok tu di atas kolam tu. Kemudian kita basuh tangan. Kita kosak tangan kita tu sebagai cebok gayung. Kemudian kita ambil pada dalam cebok. Betul. Ambil sekadar lah, betul basuh. Rata kan? Tak habis secebok air. Jadi air yang banyak tu kita nak bayar bersama. Memang tak bayar lah. Kan? Semua Allah Ta'ala tanya esok di akhirat. Macam mana? Sekadar wajib. Wajib jangan betul balik. Pasal apa? Pasal yang wajib
bekas yang kurang pada dua kepala menjadi air mustamal. Jadi basuh yang sapuan yang pertama tumpahkan pada dua. Kalau ambil sunat yang dua tak boleh. Kalau tak ambil pada wajib je lah. Lepas tu tangan, kawat pula tangan. Bukan berarti cucuk, maknanya kita seratakan air kan. Kalau dapat pakai spray itu okey, spray. Kalau orang hospital bawa spray. Bukan payah sangat kan. Tapi tak mengerti tak tahu. Kalau ada tak kerti Ustaz, mana masa sihat duduk rumah. Orang suruh ngaji duduk rumah tengok drama. Tak ada Allah. Akasia. Sayang ke akasia. Dia senang. Dan yang kemudian tak datang. Nyerah jahil sampai mati. Basuh. Telinga tak ada. Telinga sunat. Tak ada. Telinga. Kaki pula. Tak habis dia buat kan. Berapa kali alu je. Sikit kan. Kita banyak. Satu ketika Nabi SAW nampak Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi Allah, Sa'ad, pembaziran apakah itu? Sa'ad tengah berwudu. Adakah ini pembaziran? Ya, pembaziran. Walaupun di dalam sungai yang mengalir. Walaupun sungai itu mengalir, dalam wudu pun ada pembaziran. Sa'ad kata, dalam wudu pun ada pembaziran. Bersuara kata, ya betul. Betul, dalam wudu pun ada pembaziran. Memang ada nak rata ke muka tu, air dah bercurat keluar. Tak tutup dah. Kalau nak jaga, tutup balik. Payah Ustaz tolong. Memang tak ngaji. Hari ni baru tahu lah. Baru tahu. Kan? Itu kaedah dia. Ambil. Boleh ambil dalam cebok ni. Tak puas hati Ustaz. Tak banyak hari ni. Tak puas hati. Tak puas hati itu kita. Ni kita kena jangan ikut hati, ikut ilmu. Ikut hati memang tak cukup sama. Okey. Boleh, mudah kan? Jadi kalau musafir, kau motor, kau hari ni je. Letak dalam motor. Mudah. Singgah tu jalan. Kan? Singgah mana tak ada ke tak? Singgah. Letak sejadah semayang situ tu jalan. Kalau tak jumpa rena lah. Islam tu mudah sebab Islam tu mudah kalau ada ilmu. Yang jadi payah disebabkan kita tidak ada ilmu. Okey. Sikit lagi boleh tanya? Ada buang air, ada qada hajat. Barang siapa boleh sama. Barang siapa yang buang air sama ada buang air besar ataupun kecil di tempat yang tiada tandas, seperti di tengah lapang padang atau di dalam semak, haram menghadap kiblat. Tengah padang main bola tak ada, situ je kan. Jadi tak boleh menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Tak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat pada tempat yang lapang lah, padang. Atau ada dinding tetapi jarak antaranya dengan dinding itu lebih daripada 3 hasta. Macam mana? Okey, dinding kalau macam kita semayang dia bagi apa ni kan sutra kan. Kita letak depan supaya orang tak lalu depan. Kalau dalam masalah qada hajat pun sama juga. Contohnya lapang tengah padang pasir, mana ada? Maka kita ambillah kayu di depan. Kita letak depan buat penanda. Dia ada syarat tinggi kayu tu berapa dan jarak berapa. Jarak dia jangan lebih daripada disebut sini 3 hasta. 3 hasta panjang mana? 1 hasta. Ni. Betul? Mana 3 kali ni? 3 kali ni. Jadi jarak macam tu kan. Jadi kalau itu dia kira dah apa dia panggil? Kira dah tepat boleh menghadap kiblat. Maksud contoh kiblat di sana kita boleh asalkan dengan ada syarat ada dinding ataupun tiang ataupun pokok. Tak kira buat penanda. Ya, begitu. Jadi kalau tak ada lapang saja, menghadap kiblat haram, membelakangkan kiblat pun haram. Atau ada dinding tetapi jarak antara orang yang qada hajat tadi dengan dinding itu lebih daripada 3 hasta. Atau dekat tetapi dinding itu rendah, tidak sampai 2/3 hasta. Pula 2/3 hasta panjang mana?
Buatlah hukum 3 hasta. Kalau 23 hasta, kita ambil meter. Berapa meter? 1 hasta berapa meter? Kira lah kan? Kira lah. Jadi kalau dekat sekalipun dengan dinding tu jangan rendah daripada 2/3 hasta. Maksudnya dinding kena tinggi. Barulah tempat tu dia bagi tempat qada hajat. Sebab tu kalau kita nak buat rumah, kita kena siap lah. Kalau orang warok dia jaga tu, masa mula dia buat rumah tu, dia dah tengok dah kiblat arah mana. Jangan dah naik batu baru naik kiblat kan. Tapi persoalannya dalam tandas tak ada masalah. Sebab tandas tu tempat yang disediakan bagi qada hajat. Jadi tempat yang disediakan bagi qada hajat, tempat tu memang untuk qada hajat. Jadi ada juga hak mengaji lepas buat rumah baru mengaji contoh. Lepas buat rumah batu dah naik dah kan. Jadi ada kawan saya itu dia lambat tahu ni kan. Apa dia tandas dan naik batu. Jadi lepas tu dah pasang mangkuk dah. Jadi nak mengejar mana ni? Nyodohnya tandas tu petok gitu, dia punya mangkuk tu bengkok gitu. Tandas gitu, mangkuk bengkok gitu. Jadi bila cangkung punggung kena dinding, tandas tu dah sempit. Waktu lewat sangat kan. Jadi kalau nak buat tandas sempurna, maksudnya sebelum buat tandas tu kenalah tengok arah kiblat belah mana. Jadi bolehlah kita desainkan tandas kita tu. Jangan dah siap naik dinding dia baru nak design arah. Kan? Itu jadi bengkok gitu. Dia jadi tandas tu bengkok gitu, dia punya mangkuk tu bengkok gitu. Jadi masuk tandas jadi ngadap ke bucu dinding. Kan? Tu. Sebenarnya dalam tandas tak ada masalah, ya. Tak ada masalah sebab apa? Tandas tu tempat apa ni? Tempat bagi qada hajat. Okey. Adapun kalau ada dinding tingginya lebih daripada 2/3 hasta dan kedudukannya dengan dinding itu tidak lebih daripada 3 hasta, atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, jadi tandas memang untuk buang air, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakangkannya, tak jadi masalah dah. Kalau dalam tandas tempat itu memang disediakan untuk qada hajat, tak jadi masalah. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri sambil membaca dekat pintunya. Mana sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Keluar dengan kaki kanan. Keluar dengan kaki kanan. Baca doa ni apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ataupun paling kurang kan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya kalau yang baca apa ni, kalau makan tu nak makan yang sahih ni bismillah je. Bismillah kan. Dengan bismillah je. Kalau nak tambah lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Tapi yang sahihnya yang sekurang-kurang tak dapat tidak kita baca bismillah. La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqtahu kan. Perkara yang digalakkan oleh syarak, tidak dimulakan dengan membaca bismillah, maka ia aqtahu, mana terpotong, tidak berkat, tak ada keberkatan. Nak makan, nak apa, masuk tandas pun kena baca doa. Pasal apa? Dalam dua tempat yang tidak ada malaikat, yang malaikat tak bersama. Yang pertama apa? Yang pertama ketika masuk tandas, yang kedua ketika bersetubuh. Ketika bersetubuh bersama, apa ni? Ketika itu kita kena baca doa. Masuk tandas kena baca doa. Pasal apa? Masuk ke tandas ni dia bila kita masuk tandas, fikiran kita macam kita mandi kan. Bila kita mandi tu, kita tension ringan. Masa tu pemikiran kita betul-betul kosong. Duduk dalam tandas, mandi, maka ketika itu pemikiran kita betul-betul kosong. Jadi sebab itulah kita sebelum masuk tandas kita kena baca doa. Pasal apa? Bimbang-bimbang syaitan beri ilham yang tak baik. Mana dapat ilham yang tak baik? Kalau orang buat lirik lagu tu, dia banyak-banyak ilham masa duduk tandas. Macam buah saya dulu dia orang di India. Kan? Benar orang ni lah. Dia masuk dalam tandas, dia bawa surat khabar. Dekat luar dia tak baca surat khabar. Pasal apa kusut dia kalau tak ada, dia baca surat khabar. Jadi bila masa dia baca surat khabar, dia masuk dalam tandas, dia bawa News Rate Time.
Kan dari segi Johor dan tanda. Dalam tu lah sambil duduk. Duduk ada orang kan. Mana sambil duduk dan tanda baca surat khabar. Dia sudah. Ngapa baca surat khabar dan tanda? Dia kata masa tu tak fikir benda lain. Tak fikir benda lain. Kan. Gitulah. Jadi sebab tu kita kena baca doa. Maknanya setiap saat, setiap masa kita baca doa. Pasal apa? Setiap manusia ni bergilir antara syaitan dan malaikat. Bergilir. Kadang-kadang kita tak baca doa, syaitan akan dekat. Kan? Bila kita baca doa, syaitan jauh, malaikat datang. Kalau kita jauh, kalau kita tak baca doa, sebab tu sunat kita pakai wangi-wangian. Sebab apa? Malaikat dekat. Kan? Sunat pakai wangi-wangian, tidak busuk, tidak berbau. Datang dalam masjid pakai bau wangi-wangian. Jangan lepas makan petai tak kosong gigi datang masjid. Makan jerit, makan durian. Sedawut habis satu masjid bau. Kan? Jadi mengganggu, menyakitkan hati jemaah. Jadi haram pula hukum. Jadi kena siap-siap. Kena siwak dia pakai cuci mulut kita di rumah siap-siap. Jadi maknanya bergilir antara syaitan dengan malaikat. Sebab tu orang tak ada doa dalam hidup dia. Dia tak baca Quran, hidup dia dengan tak semayang, hidup dia huru-hara. Sampai dia maknanya hidup dia tu didekati oleh syaitan. Satu syaitan namanya Qori ni rodong kita dekat sama yang sentiasa menghasut kita, membisik kepada keburukan. Jadi doa-doa tadi adalah benteng. Dia panggil doa master kan, doa semua ada doa. Kenderaan ada doa, nak jalan ada doa, tengah jalan tu ada doa pula. Dan masa kaki bukit ada apa zikir dia. Masa jalan datar apa zikir dia. Masa turun bukit apa zikir dia. Masa tandas apa zikir. Semua ada bacaan dia. Supaya kita ni sentiasa datang selalu dalam kehidupan kita didatangkan dengan bisikan-bisikan yang baik, bisikan daripada malaikat. Sebab kena ada doa. Jadi masuk tandas tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Kemudian sunat keluar daripada dia dengan kaki kanan dan baca alhamdulillahilladzi adhaba anni adani wa afani. Tak boleh alhamdulillah, cukuplah. Tak ada payah nak tekan Ustaz, tak mau panjang sangat. Baca alhamdulillah sudah tak. Ataupun tadi maksud tadi maknanya baca dalam hati pun tak. Dapat maknanya Allah aku berlindungkan daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kerusingan daripada aku dan memberi aku afiat, dan tambah lagi baca kalau boleh. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya, wahai Tuhanku, sucikanlah hati aku daripada nifaq, yang sifat munafik, dan pelihara atau kawal kemaluan aku daripada melakukan kejahatan. Sebab kemaluan punca semua kan? Sebab kemaluan. Sebab itulah kita ayah-ayah kita masa kecil-kecil kita mandikan anak kita, doa malah boleh pada Allah, ya Allah Tuhanku, peliharalah kemaluan anakku ini daripada zina. Masa kita mandi anak kita masa kecil kan, bimbang dan sor-sor nanti dia terlibat dengan zina. Jadi masa kecil itu doa lah. Dan kita cuci semua kan, masuk kemaluan ni anak kita kecil, kita cuci sambil itu doa dalam hati. Doa ayah ni mustajab, doa mak mustajab kan. Makbul doa masa kita basuh kemaluan anak kita tu, ya Allah jauhkanlah anakku daripada perbuatan yang haram kan. Itu kalau kita baca dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia ajar perbuatan Ghazali ajar masa apa ni, semua ada doa-doa dia. Jangan memandang kemaluan. Jangan memandang kemaluan. Saya pandanglah benda tu serupa, tak ada berubah kan. Jangan memandang kemaluan. Jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Yang pertama, jangan memandang kemaluan kan. Jangan memandang najis keluar. Tengok najis keluar, keras, kecil ke panjang tak, biar. Jangan pandang. Yang eloknya kencing jangan berdiri. Sebaliknya kencing jangan berdiri. Maknanya kencing seboleh-boleh duduk. Sebab tu, yelah kita ni biasa, kita zaman kita orang pakai seluar kan.
pakai seluar. Sebab tu sunnah Nabi tu dulu banyaklah penyakit orang, penyakit sekarang. Sebab tu dah disebut dalam pada sunnah Nabi tu ada kejayaan kan? Pada sunnah Nabi ada kejayaan. Antaranya kencing duduk. Sekali ada satu penyakit dia bagi kanser prostat kan? Kanser prostat. Dapat setengah berhenti ya? Dapat setengah berhenti. Kanser prostat. Maknanya antara punca-puncanya kencing. Kencing berdiri. Faktor ni lah. Mungkin ada faktor lain. Dari sudut saintifik ni kan. Jadi sebaiknya kencing, eloknya kencing jangan berdiri. Nabi SAW ada berbuat demikian untuk menunjukkan harus sahaja. Pada pendapat saya, itu guru kita kata, pada pendapat saya, jika seorang itu uzur, mencangkung atau tidak habis keluar air kencingnya, jika mencangkung lebih elok, kencing berdiri itu jangan masuk tanda tidak berkasut. Maknanya kalau tak dapat juga, ustaz saya pernah kabur, kalau tak dapat juga sekurang-kurangnya duduk bengkokkan sikit lutut. Sebab tu kita dia pakai kain kan, kain. Tapi sekarang pakai kain, pakai seluar. Macam saya sendiri tak selesa kalau ada seluar, saya sedang tanda cabutlah tu lah. Kalau nak kecil memang cabut semua. Ni cerita dah tanda. Jangan cabut dulu tanda. Nanti lagi orang jangan tanda cabut semua. Mana kita nak elok tu tadi lah, bimbang air terkena terpercik pada batu-batu yang keras tu, dia mercik balik ke seluar. Perkara ni besar tuan. Hadisnya tadi hadis azab kubur tadi disebabkan oleh terkena kencing, tak habis kencing dan sebagainya. Ya. Jangan berdiri sebaiknya. Jadi Nabi pun ada ketika Nabi kencing berdiri, tetapi nak menunjukkan tahu maknanya keharusan sahaja. Sebab tu benda yang sunat, benda yang Nabi tak pernah buat, kita hukumkan. Ulama istifad pada situ, hukum wajib. Kalau ketika Nabi ada ketika buat, tak buat, dia bagi sunat kan? Itu. Sekiranya buang air di tempat bukan tandas, tadi sebaiknya masuk tandas tadi ada kasut. Yang pertama ada kasut, kita dah prepare siap. Macam saya dulu, ataupun tak dapat tidur sekalipun, kena ada pakailah gayung tu. Kalau tak dapat, tak dan cari kopiah ke penutup kepala, ambil gayung tu letak sini dulu. Masa tengah bergerak, dia sebenarnya masa tengah bergerak tu. Masa tengah bergerak. Okay. Nanti ulama ada bahan. Adakah masa berdiri, masa tanda tu, ataupun masa tengah mencangkung, masa bergerak. Jadi ada ulama mengkhususkan dalam tanda yang dikatakan kena beradab betul-betul, iaitu ketika tengah menerang. Masa menerang tu. Ada yang muka menteri pasaran kan? Masa tu. Masa muka tengah itu tu. Masa tu kena tutup kepala. Kena pakai apa dia, selipar. Kalau tak ada sangat dah, sekurang-kurang dengan tangan, tutup dengan tangan. Ambil tangan tutup. Tak ada dah. Kalau boleh siap-siap prepare dah. Topi kemudian duduk tepi tandas, memang khusus untuk tandas. Selipar khusus untuk tandas. Untuk masa tandas ada selipar khusus. Dan tidak habis keluar kencing itu. Jika mencangkung lebih elok kencing itu berdiri. Kalau tak dapat cangkung, maka dia buat hasilnya, tujuannya mesti menghabiskan kencing itu kan. Jangan masuk tandas dengan tiap kasut. Sekiranya buang air di tempat bukan tandas, jangan dilakukan pada air yang tenang, seperti dalam perigi atau dalam parit yang tiada berarus, sama ada airnya sedikit ataupun banyak, kecuali banyak seperti sungai dan laut tidaklah makruh, demikian juga pada air yang berarus. Maknanya tempat yang luas tak apalah, tempat yang berarus tak apalah. Tapi kalau tempat lopok-lopok air, lubang-lubang air, dalam tu mungkin ada hamba-hamba Allah, haiwan berbisa dalam tu. Kalau kita kencing dalam tu, jangan memang ada ular kan, dia patut macam gitu. Kawan saya dia kerja nebang balap. Ni cerita kawan saya lah. Nebang balap, buat dia panggil pakai jangkau tu kan, buat kepapan. Dia nebang balap, jadi masuk hutan jauh. Jadi kencing, dia kencing tepi tu, tepi pinggir hutan, ikut hutan. Lepas kencing tu, dia rasa dalam seluar tak ada. Dia rasa dalam seluar tak ada. Daripada kuru masuk dalam. Dia masuk ke dalam tu. Oh, dia pun tak ada lah, sudah dah. Sesak dia balik tu. Dia balik ke rumah.
ada sesak dia. Ngapa tak ada hilang? Masuk dalam, semua kepala kura tu masuk dalam. Jadi tak ada hilang. Dia tak ada. Puas selawat, baca doa selawat, zikir sebagainya. Baru tu lah jadi, baru tu lah keluar balik. Keluar balik. Sesak dia. Anak dia tak ada. Masa tu tak ada anak lagi. Jadi awam pun hilang. Sudah nak pakai alat kan? Bukan. Jadi hilang. Yang keribet dia tu hilang. Masuk ke dalam kan? Jadi selawat-selawat doa-doa, alhamdulillah keluar balik. Tu kencing tak tentu hal. Tempat orang, kampung orang kan. Dalam tanda memang tak nampak kita, tapi kampung jin, kampung apa semua. Ya, tempat jin tenang dia pergi kencing situ. Okey. Jangan ikut dan je. Termasuk juga air lopok air tu tempat kencing juga. Lopok air jangan ikut dan kencing. Kena kencing tu ada adab juga. Ya. Sebab bumi ni bukan kita duduk. Benda lain pun ada. Ya, jin duduk kan. Okey, tidaklah makruh. Demikian juga pada air yang berarus. Jangan buang air kecil atau besar di bawah pokok buah-buahan. Kecil di bawah pokok buah-buahan. Sekalipun ketika tiada berbuah, walaupun bukan musim buah, kecil bawah pokok mutan, bawah pokok anggur, bawah pokok berambai, jangan. Walaupun bukan musim buah, carilah tempat yang bukan tempat berbuah. Jangan buang air di tepi-tepi jalan, tak boleh. Nampak orang lalu biasa situ, hangit bau kan, betul kan. Di tempat orang-orang berteduh dan tempat orang-orang berbual-bual dari hal yang tidak maksiat. Tempat-tempat yang berbual-bual, balai raya pergi kencing, balai raya. Bas stop pergi kencing situ, hudus sepanjang je kan. Yang tidak maksiat, kalau maksiat sunat pula. Tempat itu tempat orang ni buat dia. Orang bermaksiat, berdua-duaan couple situ, kencing tu tak apa. Zaman dulu ada kawan-kawan dia kemudian dakwah dulu, dia pergi lempar Telur Temelang. Taman Tasik Titi Wangsa dekat tempat orang couple duduk lagi empat. Kerja dia ambil Telur Temelang, lempar situ. Buang Telur Temelang. Cegah maksiat. Kencing tu apa? Tempat maksiat kan. Dalam kelab malam dia kencing. Kelab malam, disko, tempat judi dan sebagainya. Haram buang air di atas kubur, tak boleh. Haram buang air di atas kubur. Kubur tu hak orang. Rumah dia, kita kencing rumah dia. Cuba rumah kita orang kecil. Tuan gaya. Tak ada marah. Dia kencing atas rumah kau, kubur kau. Dia dah tak dengar. Bila cerita tentang kubur tu, kita biasa buat gotong royong orang tu ni. Budak muda kan, kubur kampung kita. Jadi pesan saya siap. Kalau boleh jangan buang pokok-pokok yang ada di atas kubur-kubur orang. Sebab apa? Pokok yang ada di atas kubur orang tu hak dia. Jangan buang. Mana bunga, jangan cabut. Kecuali lah kalau rumput nak trim tu lain cerita. Rumput kita biasa trim kan, bagi dia lawa sikit rumput, tak apa. Jangan cabut. Sebab apa? Benda-benda yang ada di atas kubur itu hak dia. Dalam kawasan kubur tu hak dia, jangan cabut. Hak dia. Kalau sebaiknya tanam pokok, tanam bunga, tanam pokok. Sebab apa? Pokok tu mendoakan orang yang dia ada bawah kubur tu. Hak harta dia. Sebentar lagi ambil pokok kubur sebelah rumah sebelah, pokok podi sebelah tu. Kubur sebelah, pergi pancak kubur mak kita, ayah kita, jangan buat gitu. Kan? Pergi ambil pokok bunga di rumah tu, rumah dia pasal tu, tanam situ. Jangan ambil pokok. Pokok puding benda di kubur kan. Hak dia. Tapi tepi kubur tak apa. Kalau kita nak biasa, tepi jalan tu tak apa. Jalan antara kubur tu tak apa. Tapi jangan atas ruang kubur itu. Jangan cabut, istilah jangan cabut. Haram cabut. Sebab apa? Kita mengambil hak dia. Kalau mesej. Boleh buat? Gitu. Dia kadang-kadang orang muda ni semangat, dia habis linyah kubur dia buat. Biasa sekali kontrak pada orang muda ni, macam kampung saya tu lepas kajang. Kan? Lepas kajang memang kontrak. Maknanya bak-bak nak bersihkan kubur, suruh belia. Ketua belia, mana dompet apa, kawan tahu awak selesai lah kubur ni. Jadi ketua belia arah anak buah dia. Jadi cuci lah kan. Jadi cuci sungguh, botak habis kubur kan. Jadi kena cover siap-siap. Itu sebab kubur itulah kalau dapat.
Maka kita jagalah tu. Habis itu haram buang air di atas kubur. Allah Alam. Masa kita sambung fardu wudu. Ada soalan? Tak ada? Tak ada kan? Oh. Nak praktis ni kan? Doa. Orang kita cek balik. Sebuka lah. Sekurang bismillah lah. Bismillah. Gitu. Dah praktik ke belum? Ke tak ada? Tak ada tu lagi. Baru nak belajar. Dia ada adab lah ulama ajar. Antara bagi salam dulu, masuk bagi salam dulu. Macam-macam lah. Dia ada adab. Wallahualam ya. Cukup kat itu insya-Allah, mudah-mudahan. Tamam jika ada terlanjur perkataan bahasa bahasa kita tangguh malam dengan tasbih kifarah dan surah Al-Hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.